dah mic ni dah. Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashab rizal masyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong dongak sikit. Dongak sikit. Tak, dia punya tu. Tekan ni. Yes. Tekan. Dah ke dapat ni? Ada dapat. Dah. Kalau belajar ni boleh. Baik. Baik, insyaAllah kita mulakan majlis kita malam ni. Yang muliakan Fadil Tuan Imam kita, yang tak lupa juga yang muliakan Fadil Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama malam ini untuk kita menyambung kita memuliakan kuliah kita insya-Allah malam ni. Pembahasan daripada kitab Hakikat Beriman, Hakikat Hidup Beriman. Betul. Okey? Muka surat berapa? Belum lagi tu. Duduk. Hakikat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, yang mana kitab ni dikarang oleh Ustaz Syamsul Muhammad Nur rahimahullah taala. Wirotanya ada di belakang tu lah. Kita boleh tengok di belakang tu. Lahir di Taiping, Perak. Kemudian lepasan pengajian Islam Muassasah Osmaniyah daripada Istanbul, Turki. Kemudian BE daripada Jamiah Al-Aqidah Jakarta. Kemudian pengalaman luas dalam bidang dakwah di sekitar Selangor dan wilayah. Pengasas sistem Jenius membaca Quran dalam masa 3 hari dengan kaedah Al-Badar. Kemudian ada lagi lah dia punya tu. Kita boleh baca di situ lah. InsyaAllah. Semua ada kitab dah? Ada? Alhamdulillah. Jadi insya-Allah malam ni kita masuk bab pertama lah. Bab pertama, kata penerbit itu tuan-tuan boleh baca sendiri, kemudian prakata pun boleh baca sendiri. Semalam ni kita lihat bab pertama, 2 kalimah syahadah. Baik, apakah pengertian 2 kalimah syahadah? Baik, insya-Allah kita lihat malam ni. Qala musannifullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Telah berkatalah oleh musannif dan telah beri manfaat akan ilmunya dalam 2 negara, itulah dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi tajuk malam ini ialah 2 kalimah syahadah ataupun syahadataini. Syahadataini ataupun 2 kalimah syahadah. Baik, kalimah syahadah ialah kalimah penyaksian. Kalimah syahadah ialah kalimah penyaksian dan pengesahan Islam dan iman seseorang. Okey, kalimah penyaksian dan pengesahan Islam dan iman seseorang. Kalimah tersebut dinamakan kalimah syahadah kerana dia mengandungi 2 bahagian syahadah. 2 bahagian syahadah. Okey. Syahadah pertama itulah syahadah ketuhanan ataupun syahadatullah ataupun syahadatullah lah. Okey, syahadah ketuhanan. Itulah la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua syahadah rasul ataupun syahadah kerasulan, iaitu Muhammad Rasulullah.
yang berarti Muhammad itu Rasulullah, dan lapas sempurnanya iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh? Saya rasa semua mudah ni faham ni. Tapi ada juga orang kata sebahagian tempat tu dia tak sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey. Maksudnya aku nak saksi bahawa Muhammad itu ialah rasulnya dan juga hamba dia. Abduhu wa rasuluh, hamba dia dan juga rasulnya. Hambanya dan rasulnya. Baik. Jadi apa pentingnya syahadah ni tuan-tuan? Apa kepentingan syahadah? Kan penting ke sangat syahadah ni? Syahadah ni penting kerana dia merupakan orang kata batasan ataupun dia punya guideline lah, batasan antara Islam dengan kufur. Islam dengan kufur, beriman dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana orang itu tak bersyahadah, walaupun dia dalam hati ni dia faham tentang Islam tu, dia faham tentang Islam ni, dia faham, tapi tak ada syahadah, tidak ada penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah tu, dia tak ada kat situ. Walaupun dalam hatinya mengaku beriman kepada Allah Ta'ala pun tidak dikira ataupun tidak ditiraf, tidak tiraf dia sebagai seorang Islam, tak tiraf. Kan? Ataupun ada juga dalam manusia ni dia bersyahadah. Dia bersyahadah tapi dalam masa sama hatinya tidak beriman kepada Allah. Hanya mulut saja bersyahadah, tapi hati dia kufur ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dinamakan sebagai golongan munafik. Golongan munafik. Nah, zahir saja beriman tapi hakikatnya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So macam mana yang ditiraf oleh Islam? Zahir dan batinnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada zahir dia, hati dia, batin dia, dan juga lidah dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syahadah juga pemisah antara iman dengan kufur, dengan hak dengan batil, antara hak dengan batil. Mana yang hak dan mana yang batil. Okey? Ada tiga perkataan yang mempunyai makna yang sama. Yang mempunyai makna yang sama itulah benar. Pertama hakun, yang kedua sidikun, hakun, sidikun dan sawabun, sawab. Ketiga-tiga kalimat ini bermakna benar. Ketiga-tiga kalimat ini bermakna benar. Hakun bermakna benar, sawabun bermakna benar. Yang satu lagi sidikun. Nabi contohnya bersifat dengan sidik kan, sidikun pun juga bermakna benar. Cuma lawannya berbeza. Lawannya berbeza. Kan? Bila kita kata hakun, lawannya batilun. Hakun lawannya batilun. Sawabun, sawab lawannya khatun, khata. Khatun ataupun salah. Sawab lawannya salah. Kan? Kemudian sidikun benar. Benar lawannya ialah kazib, dusta. Kazib ataupun dusta. Kemudian di mana dipertempatkan perkataan tiga-tiga ni penggunaannya? Hakun yang lawan batilun ini dipergunakan kepada masalah akidah ataupun etikad. Akidah ataupun etikad. Jadi seorang itu kalau benar etikadnya kita namakan sebagai hakun. Kalau dia punya akidah dia batal, tak betul akidahnya namanya batil. Okey. Yang kedua sawab, yang lawannya iaitulah khata, salah. Ini biasanya digunakan untuk penggunaan penggunaan biasalah. Penggunaan biasa. Penggunaan ataupun benda-benda yang bentuk kelakuan lah, kelakuan. Macam tu. Okey. Di mana sawab lawannya khata. Biasanya kalau contohnya kalau cikgu tu dia tandakan kertas peperiksaan dia punya anak murid kan, maka dia katakan sawab, benar, ataupun sahih ataupun sawab, benarlah. Lawannya adalah khata atau salah. Okay. Yang ketiga itulah perkataan apa tadi? Sidikun. Sidikun lawannya kazib.
Ini digunakan untuk percakapan, pertuturan ataupun percakapan. Jadi kalau seorang itu bercakap dengan cakap yang betul, cakap benar, dikatakan sidikun ataupun sidik. Contoh gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang bercakap benar. Lawannya kazib, mana bohong. Okey. Bohong ni termasuk dalam alamat ataupun tanda-tanda munafik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ayatul munafik salasa. Iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza utmina khada, wa iza khasama fajar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, iza haddasa kazaba. Bila dia bercakap-cakap, maka dia berbohong. Dia cakap, dia betul-betul dia berbohong. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia diamanahkan, dia mengkhianati amanah. Dia berjanji, dia memungkiri janji. Dia berjanji tapi mungkin janji. Cakap kosong je kan. Lepas tu yang ketiga, iaitu apa yang dimanahkan, dia mengkhianati amanah. Dan sebagai riwayat menyatakan bahawa wa iza khasama fajara, apabila seorang itu berbantah-bantah, dia melewati daripada had perbantahan, maka dia makan sebagai orang yang termasuk dalam tanda-tanda munafik juga. Faham kan? Baik, kita kembali pada tadi. Semakna ada 2 syahadah, syahadah Rasul ataupun syahadah ketuhanan, syahadah ilahiyah ataupun rububiyah, syahadah ketuhanan. Yang kedua syahadah Rasul. Bila kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, maknanya ada di situ terdapatnya nafi. Bila kita sebut illallah, mana ada isbat. Ada nafi dan ada isbat. Bila sebut nafi dulu, lepas tu barulah isbat. La tu makna la nafi. La ilaha, tiada Tuhan, tiada Tuhan yang disembah illallah, kecuali Allah. Allah Ta'ala saja Tuhan sembah. Bila sebut la ilaha illallah, maknanya menafikan tuhan-tuhan yang lain. So maknanya bila seorang itu bersyahadah, dia menafikan segala tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dunia ni tuan-tuan, banyak benda yang disembah oleh manusia. Dulu orang semasa kecil-kecil, pakai waktu budak-budak selalu kata la ilah, la ilah. Itu tak betul ya. Saya pun ikut la ilah. La ilaha illallah. Okey. So bila kita sebut la ilaha illallah, maknanya kita menafikan tuhan-tuhan yang lain disembah oleh manusia lah. Kerana banyak benda yang disembah oleh manusia. Okey. Hantu, jumalang, kan, tok pekong, lepas tu bukit busut, kan, matahari, bulan, bintang, kan. Lepas tu ada yang menyembah dewa, menyembah dajjal lah, macam-macam. Menyembah manusia pun ada. Manusia menyembah manusia yang lain. Dia menganggap manusia itu sebagai Tuhan. Dan ada pula menganggap dia sebagai Tuhan. Fir'aun ataupun Namrud mengaku dia sebagai Tuhan. Okey. Itu sebabnya bila Nabi Muhammad SAW ataupun para Nabi diutuskan, tugas para Nabi dan Rasul ialah an'ibudullah wajtanibut taghut. An'ibudullah wajtanibut taghut. Tugas pada Nabi dan Rasul bila dibangkitkan ialah mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindarkan diri daripada penyembahan kepada taghut. Taghut ataupun benda-benda yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asal mana taghut ni? Sesuatu benda yang melampaui batas. Baik, kita lihat semula. Seorang Muslim itu dikatakan beriman apabila dia telah benar-benar menghayati dan mengamalkan tuntutan kalimah syahadah. Seorang itu dah dikata sebagai orang beriman, kan? Kalau dia benar-benar menghayati tuntutan 2 kalimah syahadah. Apa tuntutan 2 kalimah syahadah? Solat, puasa, zakat, haji, berakhlak baik, kan? Mana benda-benda yang baik itu? Kan? Benda yang wajib, benda yang sunat, kan? Benda yang sunat, benda-benda yang sunat muakkad. Sebab dalam Islam ni pun ada benda yang wajib, ada wajib aini, ada wajib kifai. Kemudian sunat pula, ada sunat yang muakkad, ada sunat yang ghairi muakkad. Okey? Ada sunat yang muakkatah, sunat yang berwaktu, ada sunat yang tidak berwaktu. Macam-macam pembahagian sunat yang terdapat Islam ni. Jadi dia buat benda tu kerana imtisaru awamirillah wa ijtinabu nawahi, untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan segala benda yang tercegah larang Allah Taala, sama ada fi sirri wa alaniyah, sama ada orang nampak ke tak nampak. Semaknanya orang itu termasuk dalam
dalam orang yang mengamalkan tuntutan dua kalimah syahadah itu. Tuntutan dua kalimah syahadah. Kerana bila kita syahadah, kita hanya tak cukup kalau kita tak mengamalkan. Tak cukup kalau kita tak mengamalkan syahadah itu. Kerana iman ni tuan-tuan, dia banyak cabang dia. Kalau Nabi sebut, dia kata iman tu terdapat 70 cabang. Iman terdapat 70 cabang. Yang paling tinggi iaitulah syahadah. Kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Paling tinggi. Yang paling imatul azab tariqah. Membuang duri di jalan. Buang di jalan. Dalam hadis itu disebut duri. Tapi tak semestinya duri lah. Apa saja benda yang menghalang perjalanan manusia, yang mana laluan itu bersihkan oleh manusia, benda itu menghalang manusia, sebenarnya kita digalakkan kita mengalihkan, minahkan dan sebagainya. Jangan kita biarkan tu je. Kalau kita boleh alihkan lah. Kalau tak boleh alihkan, macam mana? Benda berat, macam mana nak alih? Kan lori melintas tengah jalan, takkan tuan-tuan nak alih? Sanggup ke nak alih? Tak sanggup. Biarlah pihak berkuasa yang ambil tindakan lah. Pihak bomba ke, pihak polis kan, dia akan terlipulah. Kan? Kereta tuduh. Orang lalu tengah jalan kampung tu jumpa ada tahu tak. Dia pada dulu dah cakap. Ya. Imatatil azab fit tariq, buang duri di jalan ataupun sesuatu benda yang menyakiti. Asal mana azab ni sesuatu benda yang menyakiti di jalan. Tak kira lah kayu ke, duri ke, kan, lori melintang ke, kan, rimau ke sebagainya melintang tengah jalan, kan, maka kita digalakkan kita mengalihkan atau memindahkan. Kerana laluan ni biasa tempat untuk laluan manusia, untuk keperluan manusia kan. Baik. Baik, kemudian katanya benar-benar menegakkan kalimah syahadah itu dalam dirinya, keluarganya dan juga masyarakat. Seluruh hidup dan menikmatinya hanyalah kepada Allah. Seperti yang selalu baca dalam doa iftitah dalam solat. Apa doa kita baca tu dalam doa iftitah tu? Antaranya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana min awalil muslimin. Qul, kata oleh Muhammad, kata olehmu ya Muhammad, inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki dan ibadah aku, wa mahya dan hidup aku, wa mamati dan mati aku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bizalika umirtu, dan dengan demikian dan dengan itu aku diperintahkan. Wa ana awalul muslimin, dan aku tu termasuk orang yang awal-awal di kalangan orang yang Islam, orang yang masuk Islam. Okey. Baik, kemudian Islam dengan beriman ada perbezaan sebenarnya. Islam dengan beriman berbeza. Kan? Walaupun ada sebagai ulama dia kata Islam, bila kata Islam dah iman lah. Bila kata iman dah Islam lah. Tetapi kalau ikut pada pendapat yang paling kuat, kan, iman dengan Islam satu benda yang berbeza. Sebabnya kalau lihat pada rukun iman lain, rukun Islam lain. Rukun Islam iaitulah apa tu, syahadah tadi lah. Syahadah, lepas tu aqimus solah, mendirikan sembahyang, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wasamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wal hajjul bait man istata'a alaihi sabila, menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengerjakan haji sana. Sedangkan iman lain, kan, itulah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman para rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada apa tu, hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Kan beza kan. Rukun iman lain, rukun Islam lah lain. Itu beza. Walaupun ada sebagian ulama kata bila kata iman dan Islam lah. Itu sebab Allah Taala sebut dalam Quran. Kan dia sebut, dia kata yang kata qalatil arab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Qulu aslamna. Telah katalah oleh orang Arab, dia kata kami beriman. Maka dikatakan kepada mereka, tak boleh kamu kata kami beriman, tapi naklah kamu kata aku telah Islam.
Aku telah Islam. Kenapa? Kerana iman itu belum lagi meresap masuk dalam hati kamu. Belum meresap masuk lagi. Kan? Bila manusia dah syahadah, sebelum tu dia bukan Islam, kemudian dia masuk Islam kan. Hakikat sebenarnya iman dia itu belum mantap lagi sebenarnya, belum kuat lagi. Bila dia mantap, bila dia belajar Islam lebih jauh kan, dia belajar fardu ain, lepas tu dia amalkan Islam, baru dia masuk dan benar orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, penyaksian yang kita lafazkan dalam kata kalimah syahadah itu adalah membeza antara muslim dengan kafir. Saya kata tadi lah. Syahadah ni membeza antara orang Islam dengan orang kafir, orang beriman dengan orang yang tidak beriman, antara ahli jannah yang kekal abadi dengan ahli neraka, ahli nar dengan azab sengsara. Dengan itu perlulah kita memahami sungguh-sungguh pengertian dan kesannya kepada peribadi muslim. So kena menghayati, insya-Allah akan datang ni ada tajuk lagi ni. Hal-hal kaitan dengan kalimah syahadah, masalah hubung dengan kalimah syahadah ada lagi tu kat belakang nanti. Dan perkara-perkara membatalkan dua kalimah syahadah pun ada nanti di muka surah apa tu? Surah 3 nanti. Baik. Sebelum itu tuan-tuan, sebaik kita letakkan persoalan ketuhanan itu dengan melihat kepada iman Al-Quran. Apa masalah sebut Al-Quran tuan-tuan? Dalam surah ayat 173. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adam bi zuhurihim dzurriyyatahum ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidina antum yaumul qiyamah inna kunna nazawin taqulu innama asyraka abauna min qab wa kunna zurriyyatan min bihim apatuhlikuna ilmubun. Sadaqallahul azim. Dan nasla akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil atau mengambil perjanjian min bani Adam, daripada zuriat-zuriat keturunan Nabi Adam, min zuhurihim, daripada tulang punggung mereka, tulang subi mereka. Dalam Quran ini sebut perkataan wa'is. Is, bila sebut is, biasanya dia merujuk kepada zaman yang telah lepas. Dia merujuk pada zaman yang telah lepas, wa'is. Tapi kalau disebut wa'iza kan, dan wa'iza disebut kepada zaman yang mustakbal, zaman yang ke depan. Zaman yang ke depan. Ingat tak ayat Quran yang sebut tu, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Taala berkata kepada para malaikat, sungguhnya kami nak jadikan dalam bumi itu khalifah. Kan disebut situ waiz. Waiz maknanya ditunjuk pada zaman yang telah lepas, zaman madi, zaman telah berlaku. Kalau dia kata waiza, wa iza lakul ladzina amanu, kan ditunjuk pada zaman yang akan mustakbal, zaman yang akan datang. Okey, walaupun ada kadang-kadang benda tu dah berlaku dulu, tapi pada masa yang akan datang benda tu akan berlaku lagi. Ada lagi orang-orang yang begitu yang akan berlaku. Contohnya golongan munafik kan. Zaman dulu pun ada golongan munafik juga. Zaman sekarang ada golongan munafik juga. Akan datang ada juga golongan munafik. Masih ada lagi orang-orang golongan munafik itu. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Allah Taala kan mengambil kan daripada Bani Adam, anak cucu Bani Adam, anak Adam, kan turun Nabi Adam, min zuhurihim, dari tulang punggung mereka, zurriyatahum, segala zuriat-zuriat mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan diminta persaksian di atas diri mereka, alastu birkum, alastu birabbikum, alastu birabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Bukankah aku ni Tuhanmu? Alastu birabbikum? Qalu bala, mereka menjawab, qalu bala, ya. Mana segala zuriat ruh-ruh tadi yang telah pun dikeluarkan daripada tulang subi,
keturunan anak Adam ni, kan, dikeluarkan segala arwah-arwah atau ruh-ruh ini dan diminta persaksian di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata, alastu birabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu, mereka menjawab, bala. Bala ya. Bala ya. Syahidina, kami persaksikan engkaulah Tuhan kami ya Allah. Antakulu yaumil qiyamah, bahawa supaya mereka pada hari kiamat tidak berkata, inna kunna an hadza ghafilin, sungguhnya kami adalah kami daripada ini penyaksian ini, persaksian ini, ghafilin, lalai ataupun kami tak tahulah persaksian ini. Au taqulu, ataupun mereka berkata, innama asyraka abauna, hanya yang melakukan syirik itu ialah bapa-bapa kami. Asyraka abauna, bapa-bapa moyang-moyang kami dulu yang sebenarnya syirik, melakukan syirik, menyembah selain daripada engkau ya Allah, min qablu, daripada sebelum. Wa kunna zuriyatan min ba'dihim, adalah kami ini adalah zuriat yang sesudah mereka. Apa tuhlikuna bima fa'alal mubtilun, adakah kami ya Allah nak dibinasakan dengan sebab perbuatan orang-orang yang batil, dengan sebab perbuatan orang-orang yang batil. Adakah kami ya Allah nak dibinasakan, nak diseksa, sedangkan kami ini, kata zuriat keturunan anak Adam ni, kami ni hanya mengikut-ngikut saja orang lain. Masalah tu sepatutnya nenek moyang kami, bukan kami yang salah. Nenek moyang kami, dia kata dia sembah patung berhala, kami pun ikutlah sembah patung berhala, kan. Nenek moyang kami kalau pagi tu bakal colok, orang Cina kan, dia bakal colok pagi kan, so kami pun bakal colok jugalah. Kami pun bakal colok, okay. Kalau mereka juga bagi pada hantu-hantu, dia ada masa bagi makan pada hantu-hantu, mereka pun bagi makan juga hantu-hantu, kan. Dia ada masa tertentu lah, mereka akan masakan yang bagus dengan kambing dia, macam-macam lah, dengan ayam kan, kemudian dia atur kat tepi dia, waktu malam dia atur tepi tu, tujuannya pun untuk nak bagi makan pada hantu lah, pada hantu. Macam tu. Di sini ada tak? Ada? Kurang. Dulu kat masa saya duduk di kampung di Johor tu, dia ada masa tertentu lah, kan, yang dekat Pekan Johor tu kan, dia akan buat macam satu upacara lah, bagi makan hantu. Jadi dia akan masak sedap-sedap pada siang itu, malam tu dia akan atur kedai panjang lah, dia atur tu dengan kambing dia, dengan lembu dia, dengan buah-buahan dia, tak? Ayam dia dengan ayam panggang, semua ada lah. Dia atur tepi jalan tu, macam tu. Tujuan dia apa? Bagi makan pada hantu dia. Pasal dekat kawasan perbilangan ni, kalau sini sering berlaku lah. Ada? Bajikan orang buat sembahyang hantu lah ya. Sembahyang hantu. Sembelih kambing, sembelih ni orang Melayu lah. Ya. Masak orang Melayu lah. Okey. Lepas tu diraikan bagi orang ni makan, macam mana tak? Diraikan makan? Bagi makan lah. Tak makan sekali? Makan sekali lah. Tu kan. Ini jadi hantu. So siapa yang hantu sebenarnya? Siapa yang hantu sebenarnya? Kan. Lepas tu kita tak boleh makan tu. Dia dalam percara agama kan. Agama, ritual agama kan. Betul tak? Ritual agama ni memang tak boleh. Gitu. Yalah, pembazir, termasuk pembaziran. Pada dia dia apa fikir dia, bazir tak bazir. Yang penting kepercayaan dia kan. Dia mempertahankan kepercayaan dia tu. Bagi makan pada hantu. Okey? Jadi yang ni tak boleh makan tak ya? Tak payah makan lah. Apa dia silap tu jadi hantu. Kan, mandi syafat dulu kan, mandi syafat tu. Dululah. Tapi saya tak pernah pergi ke laut mandi safar. Tapi orang tua-tua dulu dia ada mandi safar. Dia mandi tolak bala nama dia. Percaya juga. Orang Melayu. Orang Melayu tu punya orang Melayu. Tengok je lah. So, tujuannya tolak bala kan? Tolak bala lah macam tu. Tolak bala. Itulah. Tu benda-benda yang khurafat lah tu.
benda syirik, khurafat kan. Tu janganlah kita join dalam benda tu, takut kita punya akidah tu terpesonglah kan. Kita lebih jaya percaya pada hantu-hantu tu, kekuatan hantu lebih daripada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya kita takut pada Allah Taala, bukan hantu pada hantu. Kerana hantu pun kan benda tu benda orang yang dicipta oleh Allah Taala. Jin-jin malang tu siapa yang cipta? Allah Taala yang cipta. Siapa boleh lebih kuasa? Allah ke dia? Yang kuasa Allah, bukan dia. Baik. Jadi ayat ini wa iz akhadha rabbuka, ini ayat ni nak menyatakan tentang perjanjian, nak nyatakan terdapatnya penyaksian perjanjian antara manusia anak cucu Nabi Adam AS dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa tuan-tuan? Supaya di akhirat besok jangan ada yang mendakwa kami tidak pernah diutuskan Nabi dan juga para Rasul, kata. Diutuskan pada Nabi dan para Rasul. Sebab apa? Sebab di alam roh, di alam arwah pun dah ada dah penyaksian ini. Penyaksian ini bahawa kan, bahawa mereka akan naik saksi bahawa Allah Ta'ala itulah sebagai Tuhan mereka. Tapi sebabkan oleh perbuatan syaitan punya kerja, bila mereka lahir ke dunia saja, maka syaitan pun mengganggu dia, merosakkan pemikiran dia, mengkodak akidah dia. Akhirnya mereka tidak menyembah Allah Ta'ala, mereka menyembah syaitan atau menyembah benda-benda yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu kena fahamlah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala juga pernah sebut dalam Quran, kata asalnya Islam ni adalah agama fitrah. Wa aqim wajhaka did-din hanifa fitratallahu allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kan? Wa aqim wajhaka lid-din hanifa, hadapkan akan mukamu, akan wajah kamu kepada agama yang hanif, agama yang lurus. Itulah Islam lah. Dulu tuan-tuan, Islam ni dia tak katakan sebagai Islam, tapi dikatakan sebagai agama hanif. Pemakna hanif, agama yang lurus. Dikatakan sebagai agama lurus. Sama lah nama Nabi Ibrahim, agama Ibrahim. Itu sebab Nabi Ibrahim dikatakan sebagai hanif. Hanifah, wa kana hanifa. Ibrahim itu seorang yang hanif, seorang yang lurus. Kan? Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah Ta'ala telah memfitrahkan kepada manusia bahawa fitratullah allati fataran nas 'alaiha, maknanya fitrah Allah Ta'ala itu menyatakan bahawa asal manusia itu kejadiannya ialah berkenakkan kepada Tuhan. Berkenakkan kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak kenak pada Tuhan. Cuma dalam masalah penyembahan itu, ada yang menyembah Allah Ta'ala, ada yang tidak. Kenapa? Yang tak menyembah Tuhan Allah Ta'ala itu ialah telah pun dirosakkan oleh syaitan. Telah pun dirosakkan oleh syaitan pemikirannya, akhirnya dia tak sembah Allah. Tapi bila dia dah dapat taufik hidayah, tuan-tuan, dia kembali pada agama fitrah semula. Kan ada orang-orang yang telah dapat taufik hidayah, dia kembali pada agama fitrah semula. Dia bukan convert lain. Convert ni tukar agama kan, dia tukar agama. Tapi orang bukan Islam, bila nak masuk Islam, dia bukan convert, dia kembali kepada fitrah semula. Kembali pada fitrah asal penciptaan manusia itu ialah menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Kemudian dari ayat di atas jelas bahawa suatu manusia berada di alam ruh, manusia semua telah bersaksi Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang menciptakan. Tetapi apabila kita tiba di dunia, kita telah lupa dengan janji-janji kita di alam roh. Walau bagaimanapun, naluri ingin bertuhan itu wujud dalam setiap jiwa manusia. Cuma jalan ditempuh itu berbeza-beza mengikut haluan yang telah pun dipilih. Beza-beza ikut hal ini. Kan? Dan juga mengikut kepada agama nenek moyang masing-masing. Kalau nenek moyang mereka syirik pada Allah, mereka mengikut dia syirik. Kalau nenek moyang mereka sembah busut, mereka pun sembah busut juga. Tak? Tapi kalau dia dah berjaya taufik hidayah datang pada dia kembali pada agama fitrah dia semulalah. Macam tu. Okey. Kemudian berkenaan dengan ayat ni, penyaksian ni sebenarnya ada disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara tadi, iaitu Allah Taala mengeluarkan zuriat keturunan Nabi Adam alaihissalam
daripada tulang-tulang sulbi, kan, zuriat-zuriat keturunan. Dia tak sebut daripada tulang sulbi Nabi Adam. Dalam ayat tadi dia kata apabila Allah Ta'ala telah mengambil perjanjian daripada ataupun mengeluarkan segala zuriat-zuriat keturunan Bani Adam. Bani Adam, bukan daripada Nabi Adam, tapi daripada Bani Adam. Zuriat-zuriat keturunan daripada Bani Adam. Macam tu. Baik, kemudian kita lihat tadi ada satu hadis berkenaan dengan perkara tadi. Saya tengok dulu satu hadisnya mana tuan-tuan. Okey. Ada satu hadis mana? Okay. Baik, ada satu hadis. Sayyidina kata, aku mendengar Rasulullah bersabda, dia kata mengenai ayat tadi. Inna Allah khalaqal Adam alaihissalam summa masaha zahrahu biyaminihi fastakhraja minhu zurriyatan qala khalaqtuha ulai lil jannah wa bi amali ahli jannah ya'bun summa masaha zahrahu fastakhraja minhu zurriyatan qala khalaqtuha ulai kalinnar wa bi amali ahli nar ya'malun. Faqala rajulu ya Rasulullah, kan, fapi mal amal ya Rasulullah, fapi mal amal. Qala Rasulullah sallam iza khalaqallahu al-abdu lil jannati ista'malhu bi amali ahli hatta yamuta ala amalin min amali ahli jannah fayadkhuluhu bihi al-jannah wa iza khalaqtu lin nar ista'ahu bi amali nar hatta yamuta ala amalin min amali ahli nar fayudkhilahu bi an-nar. Kama qala Rasulullah sallam. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Summa masaha, kemudian Allah Ta'ala menyapu akan zahrihi ataupun di sini kata punggung dia. Allah Ta'ala musap punggung dia biyaminihi, dengan tangan kanan Allah. Tangan kanan ni kita yang fikir tentang macam tangan kita, kan. Ini termasuk dalam kalimat-kalimat mutasyabihat. Kalimat mutasyabihat. Kita yang fikir tentang tangan kanan tu macam tangan kita. Fastakhraja minhu zuriyatan. Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan daripadanya akan zuriat Nabi Adam. Qala, berkatalah dia, khalaqtuha ulai lil jannati. Maka Allah Ta'ala pun berfirman, dia kata, aku jadikan akan mereka ini bagi syurga. Wa bi amali ahli jannah ya'malun, dan dengan amalan di syurga lah mereka akan beramal. Summa masaha zaru, kemudian Allah Ta'ala menyapu lagi punggung dia ataupun belakang Nabi Adam, kan. Fastakhraja minhu zuriyatan, maka keluar daripada ni akan zuriat yang lain pula. Qala, berkatalah Allah Ta'ala, khalaqtuha ulai linnar, aku jadikan mereka ini bagi neraka. Wa bi amali linnar ya'malun, dan dengan amalan neraka lah mereka beramal. Faqala rajulu, maka tiba-tiba seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW bila Nabi menuturkan hadis tadi, ya Rasulullah, papi mal amal, kalau macam tu untuk apa kita nak beramal ya Rasulullah? Untuk apa kita nak beramal? Qala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun menjawab, dia kata, iza khalaqal amdu lil jannati ista'malhu bi amali al jannah. Apabila Allah Ta'ala telah menciptakan seorang hamba tadi bagi syurga, nescaya dia akan beramal dengan amalan ahli syurga hatta yamuta, sehingga dia mati, ala amalin mi amali ahli jannah, sehingga dia mati di atas beramal dia dengan amal ahli syurga. Fayudkhilahu bihi al-jannah, maka dia akan masuklah dalam syurga. Wa iza khalaqal amdu linar, apabila Allah Ta'ala menciptakan hamba tadi untuk neraka, ista'malhu bi'amali alinar, maka hamba tadi akan berbuat ataupun beramal, kan, dengan amalan neraka hatta yamuta, sehingga dia mati, ala amalin min amali alinar, di atas amalan daripada amalan ahli neraka. Fayudkhilahu bihi an-nar, maka masuklah dia ke dalam neraka. Okey. Jadi persoalan di sini seolah macam Nabi tahu pada kita bahawa setiap orang tu dah tentukan dah. Seorang dah tentukan masuk syurga ataupun neraka.
semua hakikatnya kita tahu ke kita syurga neraka? Tak tahu pun. Hakikatnya kita tak tahu pun syurga neraka. Kalau sebut dalam hadis pula lain pula dia kata persoalan yang sama juga. Ada lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, kalau macam tu untuk apa kita beramal?" Maka Nabi kata kena beramal juga. Kita kena beramal. Kerana setiap orang itu muyassarul lima khuliqa lahu. Setiap seorang itu akan dimudahkan di atas apa yang telah diciptakan untuk dia. Kata Nabi. Setiap orang itu akan dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuk dia di alam ruh ataupun di alam apa tu? Di mahfuzah begitu. Setiap orang akan dimudahkan. Okey, semua hakikatnya masing-masing pun tak tahu kita ni ahli syurga ataupun neraka. So mana tugas kita beramal je lah. Kalau seandainya kita dimudahkan untuk amalan ahli syurga, insya-Allah kita masuk syurga. Kalau kita dimudahkan untuk amalan ahli neraka, kemungkinan kita masuk neraka. Tak ada. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kerana setiap orang itu akan dimudahkan di atas apa yang telah pun ditentukan Allah Taala di azali pada itu. Okey? Dan di atas manusia pun ada usaha dan ikhtiar. Manusia pun ada usaha dan ikhtiar. Terpulanglah pada dia. Okey, kalau dia nak masuk syurga, kena usahalah untuk syurga. Kalau dia nak masuk neraka, kena usahalah dia masuk neraka. Dapatlah masuk neraka. Macam tu. Kan? Mana hakikat manusia itu berusaha kan. Allah Ta'ala yang menentukan. Boleh? Boleh tuan-tuan? Kau apa dah? Sikit lah. Turun sampai situ. Sikit lagi Firman Allah SWT, "Wala in sa'atahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun wakilihi ya Rabb inna haula'i qaumul la yu'minun." Sadaqallahu talim. Sadaqallahu lazim. Maksudnya wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang cipta mereka? Siapa yang mencipta kamu? La yaqulunna Allah. Nasi mereka menjawab Allah. Semua hatta orang kafir pun mereka akan menjawab Allah juga. Kerana setiap benda tu ada yang menjadi dan menciptakannya. Malahan seorang kafir pun percaya tentang dia kata apa? Tuhan Allah dia kata. Tuhan Allah. Ini Tuhan Allah punya kerja lah dia kata. Kan dia tengok hujan kan. Hujan dengan orang pun risaulah, apalah hujan ni kan. Tak habis-habis hujan, banjir sana banjir sini. Kan? Dia kata ini Tuhan Allah punya kerja dia kata. Dia pun pandai. Dia pun pernah jawab Tuhan Allah. Nampak tak? Orang kafir pun tahu tentang Tuhan Allah tu Allah lah. Macam tu. Tapi dalam masalah penyembahan, mereka tak ikut cara yang Nabi suruh. Memang dia percaya pada Tuhan itu, Tuhan Allah tu, tapi dalam bab cara penyembahan kan, metodologi penyembahan berbeza. Kan, dan mereka anggap Tuhan yang mereka sembah tu dapat menyampaikan hajat mereka kepada Tuhan yang sebenar. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Mereka anggap begitulah. Tapi sebenarnya tidak. Okey. Fa anna yufakun. Okey. Maka bagaimana mereka rela dipesongkan? Bagaimana mereka rela dipesongkan daripada menyembah dan mengesahkannya Allah. Dan dialah Tuhan yang mengetahui rayuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Wahai Tuhanku, ya Rabbi, inna haula'i qaumul la yu'minun." Sehingga mereka ini satu kaum yang tidak mau beriman. Maka terserahlah kepadamu untuk mengadilinya. Terserahlah pada Allah untuk mengadilinya. Dan firman Allah Ta'ala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan mereka menyangkanya kerana tidak jujur dan sombong, biarlah pun jiwa mereka telah meyakini kebenaran, maka perhatikannya bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat bencana dan dusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kira-kira manusia pada Tuhan
adanya Tuhan menjadikan manusia itu bersifat sombong dan takabur. Sombong dan takabur bukan berarti fitrah menolak kebenaran adanya Tuhan. Malah fitrah itu yang sebenarnya ingin bertuhan. Cari-cari jawapan di sebalik kejadian alam ini, terutama ketika mengalami detik-detik cemas dalam hidup. Nampak? Dalam hidup tuan-tuan, ada masa manusia akan mengalami detik cemas. Kan? Contoh ayat itulah. Wa iza ghasiyahum maujun kazulali da'allahu mukhlisin lahuddin. Lama najahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin fur. Okay, ini nak cerita tentang ada sebahagian manusia ni dia akan pergi belayar di lautan, pergi belayar lautan, naik kapal dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba datanglah gelombang yang besar menghancurkan kapal mereka. Menghancurkan kapal mereka. Walaupun sebelum ni mereka tak percaya pada Tuhan pun. Dia tak percaya pada Tuhan pun. Malah ada kalangan manusia itu tak percaya Tuhan pada. Dan ada yang percaya Tuhan tapi menyembah selain daripada Allah SWT. Kan? Jadi mereka pergi ke laut, kan, dengan menaiki kapal yang besar. Kemudian kapal mereka dihentam dengan ribu topan, dengan gelombang yang besar, akhirnya kapal mereka pecah. Kan, sebahagian mereka akan tenggelam, mati. Dan sebahagian lagi masih hidup, hanya bergantung contohnya dengan sekeping papan dia. Sekeping papan dia bergantung. Nampak? Masa itulah tawakal dia itu tinggilah. Dia mengharapkan supaya ada Tuhan, ada suatu kuasa yang hebat akan menyelamatkan dia. Itulah kuasa Allah Ta'ala lah. Kerana Tuhan mereka tak mampu nak selamatkan. Tuhan-tuhan mereka yang bersembah tak mampu. Jadi mereka berkeinginan supaya akan ada satu kuasa yang hebat. Itu Allah Ta'ala lah yang akan menyelamatkan dia daripada mati lemas. Kemudian bila dah berjaya diselamatkan, tiba-tiba datanglah satu kapal yang lain menyelamatkan dia, maka dia selamat. Akhirnya dia selamat, dia kembali semula ke daratan. Bila kembali ke daratan semula dan mereka akhirnya masih lagi menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat manusia kan. Mereka tetap kekal, kita lagi tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi menyembah apa yang mereka sembah sebelum ini. Baik, lihat timanya. Apabila mereka dipukul gelombang seperti gunung, mereka menyeru Allah Ta'ala dengan penuh ikhlas, beriman kepada Allah Ta'ala semata-mata. Tetapi setelah diselamatkan oleh Allah di daratan, sebagian mereka sahaja yang jujur. Tak ada yang menyangkal keterangan-terangan kami kecuali orang-orang yang khianat, mungkin janji dan tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, itulah sifat manusia lah. Kan, waktu dia terdesak, masa itulah ingat Allah Ta'ala. Dan biasalah kaum kita juga, dia terdesak, dia susah, masa itulah ada ibadat kuat. Kan, bila dah senang, dah lupa dah nak sembahyang. Nak datang nak masjid surau pun dah lupa dah. Bila time susah, datang ke surau, datang ke masjid, kan. Kan, tak tolong, tak bantuan, tolonglah doakan saya. Sakitnya, tak berbaik lagi, ala imam doakan. Kan, bila dah sihat tu, muka dia pun tak nampak, kan, tak mana pun ya. Bila susah saya datang balik. Itulah, itu adalah sifat manusia lah. Sifat manusia. Yang susah cari lah. Bila senang tak ada, tak ingat. Kan, imbang maket tangan pun, kalau sisi tengah jalan maket tangan pun dia pun tak tahu je. Macam tu. Macam tu. Dia tak tahu je. Apalagi cuma kata lap. Kami kata lap, kata besar kan. Mana nampak tu. Okey. Bukan silah orang pain. England. Okey tuan-tuan, cukup sekadar itulah malam ni satu bab InsyaAllah akan datang kita masuk bab yang kedua. Hal-hal yang berkaitan dengan kalimah syahadah InsyaAllah akan datang. Wallahu alam. Ada soalan tak? Sudah diajukan? Ada. Tak ada? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan barakatan katsira.
وسعنا فتى عليم نور لنا قلوبنا بنور معرفتك وافتح لنا الطريقين اللهم فقنا بالدين اللهم فقنا بالدين اللهم جمعنا هذا جمع المرحومة تفرقنا من بعده تفرق المعصومة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang menonton kita. Jadi kita memaafkanlah apa yang kita dah belajar pada malam ni. Panjang-panjangkanlah apa yang kita dah belajar malam ni kepada jemaah yang kita yang tidak bersemata hadir. Jadi untuk kawan-kawan jemaah, insyaAllah kita akan bertemu lagi dengan yang apa dia Ustaz pada bulan depan. Ya, bulan depan, tidak saya nama di bulan Ustaz ya. Yang bulan 4 hari